basic asas supaya anda tahu. Nah, itu bab yang pertama. Bab yang kedua, ilmu dirayah. Ilmu untuk memahami matan, maksud hadis itu. Disebutkan an Abi Hurairah. Rasa kita dan daripada Abi Hurairah. Last kita cerita tentang Abu Hurairah, saya catat di sini hadis yang ke-571. Siapa yang ada buku tolong rujuk. Dan saya catat 6 hari bulan 2 2014. Lama sangat. Kemarin kita baca ada 576, 577 pun daripada Abi Hurairah. Tapi waktu itu oleh kerana masa dah time, saya tak cerita pasal Abi Hurairah. Malam ini pun kita nak cerita, kita kasih lama sikit. Kasih sampai dia dah blur kan. Dia dah lupa betul, baru kita cerita. Malam ini kita nak terus sambung pada matan hadis. Tapi ingat, supaya yang belum dengar dapat tahu, bila disebut Abi Hurairah, dia merujuk kepada yang ini perwatakan, bukan bapa. Kerana Hurairah ni, Al-Hirra ni kucing. Takkanlah dia bapa kucing kan, dia tak? Abi ni dia merujuk asal makna bapa. Macam kata sebutkanlah, dia tak? Abi Mas'ud, bapa kepada Mas'ud, dia tak? Macam gitu, dia tak? Abi Bakr, dia bapa kepada anak dara, iaitu Aisyah. So kita sebut macam gitu pada umumnya. Tapi kadang-kadang disebut Abi tadi merujuk kepada yang ini perwatakan, macam Abu Lahab. Pasal perwatakan dia pelahap, jadi Abu Lahab macam gitu. Bukan bapa dia Lahab. So sama. Abu Hurairah merujuk kepada perwatakan, katanya dia ni orang yang sangat suka dan sayang dengan kucing. Sampai dibawakan sejarah, satu ketika di jalan ni dia nampak anak kucing, dia ambil masuk dalam baju, buat main. Sambil-sambil nak pergi masjid, tersempat dengan Nabi daripada jauh. Dia takut macam Nabi marah, dia masukkan, dia sembunyikan. Jumpa Nabi, Assalamualaikum, salam. Dia asal sembunyikan. Kucing tu keluar ke muka. Nabi cakap macam dia sembunyi ke tak? Dia ingat Nabi nak marah. Nabi cakap tak, aku pun suka kucing juga, macam gitu. Okay? So mungkin di antara perwatakan dia lah yang Nabi panggil dia Abu Hurairah. Ini orang yang sangat hebat. Lahir pada tahun 19 sebelum hijrah di Yaman, Al-Yamani. Abi Hurairah namanya asal disebut Abi Hurairah asal namanya Abdu Syamsi bin As-Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Orang Yamani wujud. Tahun 19 hijrah, tak? Dapat Islam daripada Tok Luku, Tok Demang, Abu Tufail. Kemudian tak puas hati datang ke Madinah, belajar agama dengan Nabi. Tahun 7 hijrah. Dan dia dianggap sebagai ahli syufa, orang yang miskin yang duduk di belakang rumah Nabi. Kerja mereka pergi pasar, tolong-tolong orang, angkat air lah, ya tak, tolong-tolong apa saja. Selebih masanya di masjid bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti hitung hadis-hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah itu mengandungi 5,374 hadis. Punyalah banyak. Kata Imam Suyuti, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah, 5,374 hadis. Padahal dia hidup dengan Nabi tak lebih 4 tahun. Dia datang ke Madinah tahun 7 hijrah, 8, 9, 10. Bulan yang ketiga Rabiul Awal Nabi wafat. So tak sampai, tak lebih 4 tahun Nabi wafat. Hanya 4 tahun saja dengan Nabi, tapi boleh meriwayatkan lebih 5,000 hadis. Banyak sangat. Hebat. Tapi orang tanya, orang cakap, Abu Hurairah, engkau ni dengan Nabi cuma 4 tahun saja, tapi engkau ni boleh cerita macam-macam. Abu Hurairah ni dia cuma mengingat akan hadis Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang kau dapat daripada aku walaupun sepotong ayat. Alhamdulillah. Amanahnya Abu Hurairah ni dengan hadis Nabi, dia banyak menceritakan hadis-hadis lebih-lebih tentang Nabi, tentang Islam, menyebabkan hari ini kita kenal Islam. Anda bayangkan kalau dia ni sembunyi, pakai sendirilah, baca Quran bagus, faham sunnah, duduk kat rumah sembahyang sendiri, buat bodoh je. Ramai orang awam yang tak tahu agama. Okay? So amanahnya Abu Hurairah diingat sekali Nabi sebut, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang kau dapat daripada aku walaupun sepotong ayat. Dia sampaikan. Dia tak senyap, dia tak. Cerita-cerita agama ni disampaikan oleh para sahabat sampai kepada para tabi'in, para tabi'in, dia tak. At the end, mudawwil, ulama-ulama hadis kumpulkan, ni namanya ilmu riwayat. Jadi Abu Hurairah disampaikan banyak. Ni sahabat-sahabat tanya, Abu Hurairah jawab senang je, katanya, aku ni miskin.
Tak ada kedai, tak ada unta, tak ada lembu, tak ada kambing, isteri pun tak banyak, tak? Maka aku banyak free time. Maka aku duduk dengan Nabi, sebab itu aku tahu banyak, maka aku ceritalah, tak? Lain kau orang, tak? Kau orang ni isteri banyak. Ada kedai nak buka, nak tutup, kambing nak kena tunggu maghrib balik, lembu nak jaga kasih makan, macam-macam, tak? Sebab itu kau pun sibuk jaga pergi masjid. Sahabat-sahabat dengar macam ni, macam menyindir je kan. Ni macam sekarang tak? Sekarang kami orang yang very busy. Sampai tak ada time nak belajar agama. Sibuk sangat tak? Nak dapat nasihat susah. Busy orang cakap. Kadang-kadang busy body. Maka kita kena doakan Abu Hurairah kerana dia ni di antara sahabat Nabi yang paling banyak menceritakan hadis. 7,374 hadis menurut kiraan Imam Suyuti. Kita doakan, bukan saja Allah sebut was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Kita doakan radhiyallahu anhu, tak? Bahkan dia orang yang banyak menceritakan tentang agama Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pada hadis ini, Abu Hurairah menceritakan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awal hadis dulu, la yatamanna ahadakumul maut. Bahasa saya, jangan sekali-kali seseorang di kalangan kamu mengharap-harapkan kematian. Kita ingat mati ni disuruh minta, disuruh doa. Rupanya Nabi larang. La yatamanna. Sekali-kali, orang belajar bahasa Arab ada nun taukid, atas nun tu ada sabdu, itu sumpahan dipanggil. Jangan sekali-kali kamu mengharap-harapkan kematian, kata Nabi. Dia nak beritahu kepada kita agama larang kita minta mati. Tapi yang saya tahu sebenarnya tak ada orang yang nak matilah. Nak hidup lama lagi ada kan. Hari ini macam-macam ubat dia makan. Suplemen kat rumah tu, kat rumah dah jadi macam dispensary, macam-macam dia beli. Selagi orang cakap boleh kuat, boleh lama hidup, itulah dia beli. Walaupun rumah kata nanti, kubur kata mari, tapi dia tak nak mati juga, tak nak mati. Kalau ada ubat penahan tua, dia akan beli. Ada ubat penahan mati, dia akan beli, garanti. Dia cakap dunia belum kiamat. Oh, tak nak mati, tak nak mati. Ada orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia cakap syurga dia punya. Orang Yahudi, syurga ni khas untuk dia. Orang Yahudi. Kalau nanti anda balik, anda akan rujuk surah Al-Baqarah ayat yang ke-95. Allah sebut, Kul in kanat lakumul darul akhirah 'inda Allah khalisan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Ayat 95 daripada surah Al-Baqarah, kata Allah, hei orang-orang Yahudi. Karena ayat ini sebelumnya menceritakan tentang Yahudi. Perangai orang Yahudi, kata Allah, in kuntum lakumul darul akhirah 'inda Allah khalisan. Kalau korang beranggapan bahawa kampung akhirat, iaitu syurga itu Allah SWT siapkan khas untuk kamu, min dunin nas, orang lain tak boleh dapat, kata fatamannaul maut. Matilah sekarang, kata Allah. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar-benar berani. Ayat ini beritahu kepada kita yang menganggap bahawa syurga khas untuk mereka, orang Yahudi. Kira syurga ni macam bapak dia dah faraid untuk dia lah, macam gitu. Kira dia punya macam gitu. Orang Yahudi dia perangai macam gitu. Ayat 80 surah Al-Baqarah, Allah mengatakan wa qalu la tamannas ayyaman ma'dudan illa ayyaman ma'dudan. Kata SWT, orang Yahudi cakap tidak akan menyentuh kami api neraka melainkan beberapa hari saja. Pertama, orang Yahudi cakap syurga milik mereka. Kedua, mereka cakap kalaulah mereka masuk neraka pun beberapa hari saja. Orang Mitofo dia cakap 3 hari je. Orang Yahudi kalau masuk neraka pun 3 hari, lepas tu masuk surga. Pasal surga ni bapak dia sudah yang ini faraidkan dia. Macam gitu orang Yahudi. Kira dia punya macam gitu. Kadang-kadang kita duduk, kita bergaul ni, ramai orang-orang Melayu pun dah kena rasuk orang Yahudi juga. Ramai orang kita pun cakap jangan takut, kita kan Islam. Macam mana jahat pun, macam mana banyak dosa pun, kalau mati masuk neraka nanti last postmortem masuk surga. Cilawa cakap. Kadang-kadang orang kita macam ni. Kata-kata sebegini sedikit pun tidak memberi mana-mana kebaikan. Dengar betul-betul. Nanti orang akan buat maksiat, buat macam-macam, kita buat dosa banyak-banyak pasal dianggap tak apalah, nanti last kan kita masuk surga.
kata-kata yang tak betul. Kita nak tanya balik, siapa yang cakap? Orang pandai-pandai cakap. Kata Allah, kul attakhastu indallahi ahda. Kalau kau cakap surga tu memang milik engkau saja, orang lain tak boleh masuk, bila aku ambil berjanji dengan kau? Bila aku berjanji macam gitu, kata Allah, am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau orang pandai-pandai cakap dan korang pun tak tahu. Apa yang Allah nak sebut? Orang Yahudi yang menganggap surga tu mereka punya. Kalau masuk neraka pun berapa hari saja, kata Allah, tak betul, aku tak pernah buat perjanjian macam gitu, kata. Anda tahu dalam surah Jumu'ah ayat yang ke-6 Allah SWT tegaskan dengan jelas, kata Allah, qul ya ayyuhallazina hadu, katakanlah kepada orang-orang yang Yahudi, ya ayyuhallazina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas, kalau engkau cakap engkau ni orang yang paling dekat menjadi kekasih Allah selain daripada manusia lain, tak, engkau saja, kata Allah, fatamannal maut in kuntum shadiqin, matilah sekarang kalau engkau betul-betul berani, kata Allah SWT. Anda tahu orang Yahudi yang macam gitu, dia cakap Allah ni dekat dengan dia, orang lain tak, surga ni milik dia, orang lain tak boleh masuk, dan kalau dia masuk neraka pun dia 3 hari, kata Allah, berani mati tak? Tak berani mati. Allah SWT beritahu pada ayat 80, kul, katakanlah, falan yukhlifullahu ahda, Allah SWT tidak pernah buat perjanjian, melainkan janji Allah mesti berlaku, kata Allah SWT. Bala man kasaba sayyi'atan. Dengar betul-betul ayat 81 daripada surah Baqarah. Siapa-siapa yang mati dalam membawa satu kejahatan, sayyi'atan, satu plural, satu singular, mufrad, satu dosa, kata Allah SWT, wa khatat bihi khatiyatuhu, dan dia mati dalam keadaan dosanya itu, fa ulaika ashabun nar, maka dia penghuni neraka, hum fiha khalidun, dia kekal di dalamnya. So kita orang Melayu ni tukas. Saya tak menafikan nanti akan ada hadis tentang rahmat Allah. Orang yang pernah menyebut la ilaha illallah akhirnya akan masuk surga, itu bukan pembahasan kita. Tapi kita nak sebut, kalau ada orang Melayu cakap, jangan takutlah, kita Islam, sudah. Tak payahlah apa-apa, jangan takut, buat dosa, huri-huri, huha-huha, tak payah sembahyang, nanti jelas masuk surga. Ini kata-kata yang tidak membawa sedikit pun kebaikan. Kita kena tinggalkan. Immediate. Orang Yahudi yang macam itu pun tak berani mati. Sepatutnya bila bercakap tentang mati, kita kena selalu ingat ayat wa may ya'mal misqala dzarratin syarrin yarah. Itu ayat yang kita hafal. Siapa-siapa yang mati yang dia bawa, walaupun hanya sekecil debu dosa, syarr, jahat, dia akan dipersoalkan. Apabila dipersoalkan, pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya sebelum kita mati ni kena ingat, jangan sampai ada satu pun dosa. Sepatutnya gitu. Ya. Ini yang kita nak belajar, ya tak? Hari ini jangan sekali-kali buat dosa, walaupun sebesar debu. Apatah lagi sebesar gajah, tak boleh begini, ya tak? Sepatutnya hari ni kena takut azab, ya tak? Sebaliknya hari ni buat sebanyak-banyak pahala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang mati dia bawa pahala, walaupun hanya sebesar yang ini debu, Allah SWT akan berikan ganjaran. Sepatutnya macam gitu, ya tak? Hari ini sepatutnya jangan kita kena rasuk dengan orang Yahudi. Mereka surga kita punya apa, ya tak? Jangan takutlah, orang lain tak boleh masuk. Tapi kalau kita masuk pun ada dosa sikit-sikit, 3 hari dia paling-paling, kata orang mitopon, nanti masuk surga juga, kena buang dulu. Ini penyakit orang Yahudi. Allah larang itu. Kata Allah, fatamannal maut. Kalau betul macam gitu, matilah sekarang. Berani tak berani? Tak berani. So hari ini, fattaqullaha mastata'tum. Allah beri kesempatan hidup, bertakwa kepada Allah seberapa yang kita mampu. Fastabiqul khairat, buat seberapa banyak kebaikan yang kita boleh. Ingat ayat di surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segera, cepat-cepat, jangan delay-delay, jangan tunggu-tunggu, untuk mendapat keampunan Allah, baru kamu dapat masuk surga. Kata ulama, syarat untuk masuk surga mendapat keampunan. Clear? Ini yang kita nak sebutkan. So hari ini kena buat macam itu, jangan ikut perangai Yahudi. Yang dah kena rasuk dengan perangai Yahudi, dia cakap jangan takutlah, kita nanti at the end lepas postmortem, ya, ada pula cerita. Jangan takut, kita orang Islam kalau mati masuk neraka, mula-mula masuk neraka well.
neraka jahanam, macam-macam, nanti postmortem keluar lagi, keluar last masuk surga. Cik lah awak cakap. So ini pelajaran yang tidak memberikan mana-mana maslahah kebaikan. Anda kena berubat, siapa-siapa yang dah kena rasuk dengan Yahudi ni. Tapi berubat jangan jumpa bomoh. Bomoh pun sekaki nanti kan. Kena berubat dengan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu apa kata Allah pada ayat yang ke-96 surah Al-Baqarah dan juga soal Jumaat sama. Kata Allah, wala yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihim. Orang Yahudi ni dia tak berani untuk mati. Walan, sekali-kali sampai bila-bila dia tidak akan mau mati. Tak berani nak mati tentang apa yang telah mereka lakukan, dosa-dosa mereka. Wallahu alimun bizzalimin, kerana Allah tahu orang tu orang yang sangat zalim, ya. Anda tengok Yahudi ni yang dia cakap surga milik dia, kalau masuk neraka pun sekejap aja, tapi tak berani mati. Tak berani. Tak nak mati lagi ada. Dan sebenarnya Allah SWT juga larang kita berangan-angan daripada untuk mendapat kematian. Agama ni mengajar kita kalau kita menganiaya diri saja dilarang, apalagi menganiaya orang. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kecelakaan. Aniaya diri je tak boleh, apatah lagi bunuh diri. Haram. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah, jangan kamu bunuh diri kamu, tak boleh, apalagi bunuh orang. Kemarin saya pernah cerita dalam satu kejadian, ada seorang sahabat tanya Nabi SAW tentang orang yang mati bunuh diri, macam mana kedudukannya. Dalam keadaan marah, Nabi naik mimbar. Nabi cakap, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, isma'u, dengar betul-betul. Aku nak beritahu kepada korang semua, siapa-siapa yang berniat nak bunuh diri, dia naik di atas bukit itu, Nabi tunjuk. Siapa yang naik atas bukit tadi, dia terkejut niat nak bunuh diri. Pasal zaman dulu belum ada tingkat 20. Kalau tingkat 20 flat, Nabi tunjuk flat. Bila sahabat tanya Rasulullah, bagaimana pendapat tuan orang yang mati bunuh diri dalam keadaan marah, Nabi naik mimbar, kata Nabi, ayyuhan nas isma'u, kata Nabi. Wahai sekalian manusia, dengar betul-betul ya tak? Siapa-siapa yang berniat nak bunuh diri naik atas bukit tadi, dia terkejut dan dia mati, maka matinya mati jahiliah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama larang kita menganiaya diri, bunuh diri pun tak boleh. Tak boleh tak? Tadi saya katakan, agama hanya bercerita tentang mati ni supaya kita mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu ayatnya Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan muslimun, menyerah diri 1000%. Islam yang tulen betul-betul. Apa yang saya nak sebut di sini sebagai muqaddimah, kesimpulannya menganiaya diri saja dilarang, apalagi bunuh diri, termasuk juga mengharap-harapkan mati. Ini dia bab. Mengharap-harapkan mati juga dilarang oleh agama. Sebab itu kata Nabi, la yatamanna ahadukumul maut, kata Nabi. Sekali-kali aku nak ajar ke orang semua, jangan berangan-angan untuk mati, kata Nabi. Tapi kita tahu ada juga orang yang minta mati. Ya Allah, matikanlah aku ada. Tapi biasanya hanya 2 atau 3 jenis sajalah. Yang pertama, yang dah tak sabar masuk surga, rasa macam pahala dah banyak sangat, dah confident masuk surga macam gitu. Satu. Nombor 2, mungkin yang ada banyak masalah, putus cinta, dia nyanyi, oh, kau cabutlah nyawaku. Kan minta mati tu haram, berdosa, tak boleh. Pasal kena tinggal perempuan dia minta mati, katun. Tapi kadang-kadang ini berlaku. Jadi orang yang minta mati biasa gitu, sama ada overconfident dalam masuk surga, ataupun mungkin diuji dengan musibah, tak? Tahulah, kena tinggal perempuan pun musibah juga agaknya, sampai dia buat lagu macam gitu, kau cabutlah nyawa aku. Tak boleh, Itu belum lagu dunia belum kiamat, lagi satu cerita tak? Ada satu lagi mangkuk yang dia nak minta mati pasal mungkin Thailand kejar juga agak-agaknya. Dia hureh-hureh, hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini, last Thailand kejar tak boleh, naik tingkat 15 terjun, senang cerita. Pun juga macam gitu. Wallahualam. Cuma saya nak tambah di sini, Fatan, bijaksananya Nabi SAW pada hadis ni, Nabi contohkan
Pertama kata Nabi, la yatamanna, sekali-kali jangan kamu mengharap-harapkan, ahadukum, di antara kamu jangan mengharapkan mati. Nabi sebut imma muhsinan, kata Nabi. Walaupun orang itu ketika itu muhsin, orang baik, bahasa saya. Kalaupun ada orang yang dia baik sangat, dia tak, imannya kuat, banyak ibadah, banyak amal saleh, banyak kebajikan, dia tak buat maksiat pun, kata Nabi, la yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan, kata Nabi. Tolong, walaupun kau dah baik sangat pun tak boleh berangan-angan mengharapkan kematian. Ada orang yang kadang-kadang dianggap dia dah baik, macam banyak pahala, dia kira-kira pakai kalkulator kan. Ini pahala dah banyak Kemarin pergi Mekah ni, kata Nabi, satu solat di masjid aku, di Masjid Nabawi 1000, kecuali Masjidil Haram. Dalam hadis-hadis tambahan yang pernah saya explain, kita terima satu ibadah, satu solat maktubah di Masjidil Haram itu 100,000 pahala. Asal hadis tu dhaif, kemudian ditarjihkan, dirad, at the end dia sah. Okay? Wah, dia pergi Mekah ni, satu solat fardu di Masjidil Haram 100,000. Satu hari ada 5 waktu, 500,000, setengah juta. Ciak beliau duduk Mekah 1 minggu, musim umrah, setengah juta, 5 kali 7, 3,500,000 pahala. 5,000 pahala. Balik kira-kira, pahala sembahyang kat Masjidil Haram je 3 juta lebih, 3,5 juta. Kira okey lah, boleh lah. Kalau pergi dangdut tolak 500 pun masih ada banyak lagi. Kadang-kadang dia memang pakai kira-kira pula. Tapi ada orang kira, dia duduk, dia pahala banyak, pergi haji dah 3 kali, umrah dah 5 kali, banyak sedekah, banyak sangat pahala. Cek. Kata, ya Allah, cepatkanlah aku supaya aku mati. Ini maksudnya, kata Nabi, lah, Nabi tidak mengizinkan. Haram, berdosa, kata ulama, agama larang, Allah larang. Nabi Muhammad juga warning kepada kita pada hadis ini. So hadis ini mengajarkan kepada kita, walaupun kita disuruh mengingat akan kematian, suruh kita pergi kubur, ambil maslahah, kebaikannya, ibrahnya, pengajarannya, tapi kita dilarang daripada minta mati, walaupun kita dah banyak pahala. Imma muhsinan, walaupun kita ni orang yang baik sangat, Itu musim haji. Cerita ini berlaku di Jemaah Singapura, di Arafah. Orang bikin haji tahu. Kata Imam Syafi'i, tidak ada satu bumi yang paling mustajab doa melainkan di Arafah pada 9 hari bulan Zulhijjah. Yang pergi haji tahu, 9 hari bulan Zulhijjah ni Yaum Arafah, Yaum Wukuf. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Tidak sah haji bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. 9 hari bulan semua jemaah haji. Dia nak haji apa? Haji ifrat, tamattu atau qiran, apa pun haji, tapi dia kena wukuf di situ. Kata ulama, walaupun 1 saat kena duduk situ. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada doa yang paling mustajab dalam 1 tahun melainkan doa yang kita himpunkan di Arafah pada 9 hari bulan Zulhijjah. Orang dah bikin haji tahu, ustaz dipimpin doa, nangis dalam khutbah, nangis tak. Petang keluar menghadap Kaabah lagi, sunnahnya macam gitu. Selepas Nabi berkhutbah di Arafah, di Namirah, Nabi berkhutbah dan Nabi tutup dengan doa yang panjang. Nabi pergi, iaitu ke Jabal Rahmah, dan Nabi wukuf di sana menghadap kiblat. Nabi doa terus. So ustaz-ustaz ni bila pimpin doa haji ni nangis terus. Memang macam gitu. Tengah petang duduk menghadap kiblat lagi, sebelum nak keluar daripada Arafah nangis lagi. Antara doa yang saya pernah dengar, ada ustaz Singapura, ya Allah, matikanlah kami di bumi Arafah. Oh, ustaz ni kena baca hadis ni. Agama larang kita doa minta mati, tak? Agama larang kita. Nak beritahu kepada kita, tak? Kalaulah misal kata orang tu betul-betul nak mati di Arafah, tak? Dia pergi haji, jangan beli tiket balik. Baru betul nak hati. Anda faham? Ini, ya Allah, matikanlah kami di Arafah, matikan kami di Arafah. Siapa dalam hadis Nabi tak pernah berikan jaminan mati di Arafah tadi, tak? Tapi minta mati di Arafah. Tapi doa tadi tak ikhlas, tak? Ya Allah, matikan kami di bumi Arafah. Tiket balik dah beli. Anak pejubah dah beli, bini peselendang pun dah beli, semua nak bawa balik tu. Doa minta mati pula. Kalau betul nak mati di Arafah, pergi paket haji, tak nak beli tiket balik.
Kat airport cakap dengan anak, kau semua doakan bapak mati kat Arafah. Macam itu. Kan? Ya tak? Kau jangan tunggu aku, ya tak? Jangan tunggu, ya tak? Bapak tak balik, bapak nak mati kat sana. Itu baru betul. Ni Allah matikan aku di Arafah, semua dah beli jubah, dah beli macam-macam. Betul tak betul? Menurut ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, termasuk hadis yang kita belajar, tak boleh minta doa, tak boleh doa minta mati, tak boleh. La yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan, kata Nabi. Jangan sekali-kali kamu ni doa minta mati macam itu, tak? Mengharap-harapkan kematian walaupun kamu orang baik, macam itu kata Nabi. Tak boleh. Walaupun di Arafah, tak boleh. Walaupun orang tadi dah confident dia tak ada dosa lagi, kita tahulah. Kalau kita belajar hadis dalam bab haji, Nabi SAW sebut, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Orang yang bikin haji dapat haji yang mabrur, tak ada lagi yang Allah nak berikan melainkan syurga. Pada hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa-siapa yang bikin haji dengan ikhlas 3. Ikhlas, harta yang halal, dan manasik, nusuk yang bersih, kata Nabi 3. Maka dia balik seperti mana bayi yang baru lahir. Ini tak ada dosa. Dia bikin haji. Walaupun anda bikin haji, pahala besar, dosa tak ada, tapi Nabi larang, kata Nabi, jangan kamu doa minta mati. Kita dah sebut tadi. Apa yang kita pelajari di sini, disuruh kita hidup dan hidup dalam keadaan yang terbaik. Kerana kata Nabi, jangan sekali-kali kamu meminta kematian atau mengharap-harapkan kematian walaupun kamu ni baik. Kata Nabi, fa'al fala'an lahu yasjadu. Kerana kalau kamu betul-betul orang baik, nescaya dengan Allah berikan kehidupan ini, semakin banyak kebaikan yang dapat kamu lakukan. Sepatutnya gitu. Jangan minta mati. Once mati, stop. Betul? Kalau kamu dah rasa kamu ni banyak pahala, sepatutnya jangan minta mati. Kerana kalau Allah hidupkan kamu, itu peluang untuk yasjadu, menambah-nambahkan lagi, yang ini pahala. Sepatutnya macam gitu, ya tak? Yang dikatakan muhsin, ya tak? Orang baik. Orang yang baik, dia kena doa yang baik-baik. Jangan doa minta mati, ya tak? Doa minta mati, kata Nabi, doa yang tidak baik. Sepatutnya dia kena doa, ya Allah, kuatkanlah iman kami, ya Allah. Tetapkanlah iman kami sampai akhir hayat kami, ya Allah. Kalau sampai giliran kami mati, matikan kami dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Itu okey. Doa, ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah pahala-pahala buat kami, ya Allah. Beri kekuatan kepada kami untuk melakukan amal-amal soleh, ya Allah. Kuatkanlah kami untuk beribadah, berkebajikan, bersedekah, ya tak? Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami. Sepatutnya macam gitu, ya tak? Jangan minta mati, ya tak? Baru itu kata Nabi, jangan kamu berangan-angan, jangan kamu mengharapkan kematian, kerana apabila Allah hidupkan kamu, itu kamu akan dapat pahala yang lebih, bahkan menambah-nambahkan lagi ganjaran pahala buat kamu. Ini maksudnya. So apa yang kita pelajari pada awal hadis ini, dia beritahu kepada kita bab larangan daripada mengharap-harap kematian walaupun orang tu orang baik. Dalil agama larang gitu. Sebaliknya suruh hidup dan buat sebanyak-banyak ibadah, amal-amal soleh, kebajikan, sedekah. Ini peluang untuk masuk surga. Jadi sepatutnya doa gini, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman. Ya Allah, sihat walafiatkan tubuh badan kami, akal fikiran kami. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami. Ya Allah, berkati rezeki kami, ya tak? Kalau wafatnya kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang saya katakan tadi. Bila bicara tentang mati, Allah hanya sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini Allah tak suruh kita minta mati, tapi Allah kasih clue. Kalau sampai giliran kamu mati, biar kamu mati dalam keadaan muslimun. Itu je. Bukan suruh minta mati. Jadi hari ini siapa-siapa yang dah anggap dirinya baik, dia pergi haji 3 kali. Nabi janji al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah.